Kita telah sampai ke hadis 38. Hadis 38. Muka surat 178. Wa an Wahb bin Munabbih qila lahu alaysa la ilaha illa Allah miftahul jannah qala bala walakin laysa miftahun illa lahu asnan fa in ji'ta bimiftahin lahu asnan futiha laka wa illa lam yuftah lak. Rawahu al-Bukhari fi tarjamati bab. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ahsana ahadukum islamahu fa kullu hasanatin ya'maluha تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها حتى لقي الله. Itulah dua hadis yang baki lagi di dalam nota ini, dan insya-Allah kita akan habiskan pagi ini. Hadis yang pertama berada di bawah tajuk keperluan kepada amal salih di samping beriman kepada Allah. Kita masih lagi berada di bawah kitabul iman, tetapi di bawah fasal yang ketiga. Setiap bab atau kitab di mana kitab besar, bab besar, di bawahnya ada 3 bab. Bab pertama, kedua dan ketiga. Begitulah metod penyusunan kitab Mishkatul Masabih. Bab yang pertama di bawah setiap kitab mewakili hadis-hadis yang berada pada tahap tertinggi. Biasanya diambil daripada Bukhari dan Muslim. Bab kedua berisi hadis-hadis yang berada pada tahap hasan secara keseluruhannya. Walaupun ada juga, banyak juga yang sahih, tetapi kira-kiranya yang hasan lah yang lebih banyak. Dan di situ pun ada juga yang dhaif. Kadang-kadang kita akan temui juga yang dhaif, tetapi itu tak banyak. Itu bab yang kedua. Maknanya kalau ia berpunca daripada kitab-kitab hadis, maka ia diambil daripada kitab-kitab hadis yang setahap dengan Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, dan lain-lain, Nasa'i dan lain-lain. Biasanya bab yang kedua diambil daripada kitab-kitab pada tahap kedua. Dan bab ketiga pula ni yang hadis yang kita baca ini termasuk di bawah bab ketiga. Bab ketiga pada umumnya berpunca daripada kitab-kitab yang berada di bawah lagi daripada tahap kedua tadi. Pada umumnya, tidak semesti begitu, tak mesti begitu. Ada juga yang sahihnya, kesahihannya sama seperti hadis-hadis di bawah bab pertama, ada juga. Tapi pada umumnya begitulah. Ia berada di bawah daripada tahap bab yang kedua. Bahkan kadang-kadang ada juga yang tidak sahih di bawah bab ketiga. Ada kalanya ia
bukan hadis Nabi SAW pun zahirnya bukan hadis Nabi SAW, seperti mana ini riwayat yang ke-38 ini bukan sabda Nabi pun, tapi ada juga termasuk di bawah bab yang ketiga. Itu sebab kita kena tahu dulu metod dia tu, metod penulisan tu. Macam ni, ini kata-kata tabi'in yang sebenarnya dalam istilah yang lebih tepat kurang sesuai untuk kita katakan hadis. Paling tinggi ia adalah asar. Kita kata ini adalah asar Wahab bin Munabbih. Tetapi oleh kerana apa yang diceritakannya itu boleh dikatakan diterima oleh semua, dan itulah hakikatnya, begitulah hakikatnya, maka ia akan kedapatan juga di dalam bab ketiga kitab Mishkat ini. Bab ketiga ada juga yang tidak sahih, tetapi bukan bermakna semuanya begitu. Seperti saya sebut tadi, bahawa ada kalanya hadis-hadis yang termasuk di bawah bab ketiga ni sama tarafnya dengan yang berada di bawah bab pertama. Walau bagaimanapun yang kita sebut tadi adalah hukum keseluruhan pada umumnya begitulah. Dan perlu diingat bahawa fasal yang ketiga dipanggil fasal, bab pertama, kedua, ketiga tu fasal. Fasal pertama, fasal kedua, fasal ketiga. Perlu diingat, walaupun sudah beberapa kali saya sebut sebelum ini, bahawa kitab Mishkat ini bukan ditulis asalnya begitu, tidak. Ia adalah berpandukan satu kitab yang lain yang ditulis oleh Imam Baghawi, namanya Masabihus Sunnah. Itu kitab asalnya, itu landasannya, Masabih As-Sunnah, iaitu lampu-lampu sunnah. Di dalam kitab asal itu hanya terdapat hadis-hadis di bawah 2 fasal dalam kitab ni sahaja. Fasal yang ketiga ada di bawah fasal yang ketiga itu tak ada dalam kitab asal. Ini adalah penambahan yang dibuat oleh pengarang kitab Mishkat, Khatib Tabrizi. Dalam Mishkat dia ada tambah fasal yang ketiga. Itu bezanya. Itulah sebab jadi berbeza daripada kitab asal itu. Dan banyak perkara lah lagi yang membezakan antara Mishkat dengan kitab asal dia tu. Dan ini semua dapat kita lihat dalam muqaddimah Mishkat ni. Dulu sebelum kita masuk kitab ni ada dah muqaddimah. Tengoklah di sana, dalam muqaddimah tu telah pun saya sebutkan, dan pengarang dia lah sebut daripada kitab dia juga. Muqaddimah tu sebahagian daripada kitab Mishkat ni juga. Di situ disebutkan apa pembaharuan yang telah dibuatnya terhadap kitab asal tu, dan apa bezanya. Antara yang disebutkan di situ, fasal yang ketiga ini tak ada dalam kitab asal. Dan ini semua ni yang kita baca ni adalah di bawah fasal yang ketiga. Baiklah, hadis yang ke-38. Dan satu lagi, tajuk yang dibuat ini, sebenarnya tidak ada di dalam Mishkat. Dalam kitab asal pun tidak ada. Ini dibuat oleh orang kemudian. Orang kemudian di dalam syarah, setengah syarah tu ada, setengah syarah tak ada. Dia pergi dengan begitulah, fasal 1, fasal 2, fasal 3, gitu saja. Tajuk tak ada. Jadi ulama-ulama kita fikir pada setiap bahagian itu susunannya memang begitu. Memang fasal pertama, fasal kedua, fasal ketiga. Jadi sesuai sangat kalau diletakkan tajuk tertentu sebelum fasal yang pertama itu, dan di celah-celahnya. Sebab apa? Sebab hadis itu memang
Kalau kita nak bagi tajuk pun sesuai, supaya melekat dalam kepala kita apa kandungannya, apa pengajaran utama yang ada di dalam sesuatu hadis itu. Jadi ulama-ulama kita fikir elok kalau buat tajuk macam ni kan. Kalau tak ada tajuk, kita ni masuk bawah apa dia, susah juga. Tapi dengan sebab ada tajuk, cuba kita perhatikan keperluan kepada amal soleh di samping beriman kepada Allah. Jadi beriman kepada Allah semata-mata dengan arti membenarkannya ataupun mengakuinya semata-mata tidak berguna dan tidak dikehendaki. Yang berguna dalam iman itu ialah apabila ada amalan kita. Mestilah iman itu disertai dengan amal, barulah berguna, barulah berarti. Itulah yang kita boleh simpulkan daripada hadis atau asar yang dikemukakan berikutnya. Begitu. Oleh sebab itu mungkin kita akan bertemu dengan tajuk-tajuk yang tak sama. Tak kisahlah, seperti Sahih Muslim juga, dia tak ada tajuk, orang lain yang buat. Jadi kalau ada berbeza itu tak jadi masalah ya. Jangan jadi menimbulkan kekeliruan pula. Tak perlu kelirulah. Masing-masing buat, masing-masing buat. Jadi asarnya wa an Wahb bin Munabbih qila lahu alaysa la ilaha illallah miftahul jannah qala bala walakin laysa miftahun illa lahu asnan fa in ji'ta bi miftahin lahu asnan futiha laka wa illa lam yuftah laka. Rawahu al-Bukhari fi tarjamati babin. Maksudnya diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih ketika ditanyakan kepadanya, bukankah ucapan la ilaha illallah itu termasuk kunci syurga? Termasuk kunci syurga? La ilaha illallah itu kunci syurga? Jawabnya, benar, akan tetapi setiap kunci mempunyai gigi. Jika engkau mempunyai kunci yang bergigi, pasti engkau dapat membuka dengannya. Tetapi jika kuncinya tidak bergigi, tak mungkin engkau dapat membukanya. Asar ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam salah satu tajuk babnya. Seperti saya sebutkan tadi, ini asar ini terletak di bawah pasal yang ketiga. Bila pasal yang ketiga, ia tak mesti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak semesti kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Tak mesti begitu. Boleh jadi ia kata-kata orang lain, sama ada sahabat, bahkan di sini bukan sahabat pun. Wahab bin Munabbih itu bukan sahabat, ia adalah tabi'in, salah seorang tabi'in. Dan yang Imam Bukhari ni diambil daripada kata-kata Wahab ini, diambil daripada Sahih Bukhari, tetapi bukan riwayat Bukhari yang musnad. Bukan riwayat Bukhari yang musnad, tetapi ini adalah riwayat Bukhari yang muallaq, ataupun dalam istilah yang lain disebut yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara ta'liq. Secara ta'liq disebut juga begitu. Riwayat muallaq pun disebut juga, boleh juga, sama saja. Artinya bukanlah hadis Sahih Bukhari yang berada pada tahap tertinggi itu, yang menepati syarat dia, yang masyhur, dikatakan sangat tinggi kedudukannya, bukan itu.
Patutlah dia ambil ini, letak di bawah fasal yang ketiga, walaupun daripada Bukhari. Dan ini menunjukkan tidak semestinya setiap riwayat yang ada dalam Bukhari itu mesti kita faham seperti yang dikatakan oleh ulama itu paling tinggi kedudukannya. Tak mesti begitu. Kalau yang tersebut di dalam ta'liqat atau dalam tajuk bab, banyak daripadanya dia seperti riwayat-riwayat orang lain juga. Ada kalanya tidak sahih pun. Yang dikatakan sahih Bukhari yang tinggi itu bukan yang ni. Sebab itu dia sebut juga rawahul Bukhari fi tarjamati babin. Imam Bukhari meriwayatkannya dalam satu tajuk bab, dalam tajuk bab dia, bukan dalam riwayat musnadnya. Kalau riwayat musnad, maksudnya yang dia sebut haddatsana sampai kepada Rasulullah, lengkap sanad dia tu. Itu maksudnya yang diriwayatkan secara musnad. Ini tidak ni, yang ni tidak. Patutlah pengarang Mishkat letakkan di bawah fasal yang ketiga, bukan di bawah fasal yang pertama, walaupun ini riwayat Bukhari. Ini riwayat Bukhari. Itu benda yang kena faham. Ramai orang tak faham. Dia ingat kalau ada dalam Bukhari itu semuanya tinggilah kedudukannya, dan semuanya adalah marfu', sampai kepada Nabi. Tak mesti macam ni, tak sampai. Ini kata-kata dia saja, kata-kata Wahab bin Munabbih sahaja. Itu kena faham kedudukan itu. Imam Bukhari ada dalam Bukhari, orang kata ya betul ada, tapi ada macam mana, di mana kedudukannya itu kena faham. Ramai orang tak faham. Sebab tempat kita ni pengajian hadis secara khusus kurang, jadi benda-benda begini dia tak faham. Bila saja ada dalam Bukhari, dia pukul sama semua, dia pakai sama semua. Tak tepat begitu. Misalnya yang ni, kalau nak kira riwayat Bukhari seperti biasa, dia letak di bawah fasal yang pertama lah. Ini tidak bawah fasal yang pertama, fasal ketiga. Kenapa? Pada penilaian dia faham itu. Ini penulis ulama hadis yang faham. Jadi dia letak kena pada tempat dia. Walaupun riwayat Bukhari, tapi kalau riwayat mu'allaqatnya atau ta'liqatnya itu tidak sama dengan riwayat musnadnya. Itu kita kena fahamlah beberapa istilah. Ta'liqat, mu'allaqat, iaitu riwayat yang tak lengkap sanadnya, khususnya di bahagian bawah dia tak ada sanad. Itu riwayat ta'liqat atau mu'allaqat orang panggil. Kalau riwayat musnad, daripada awal lagi ada sanad dia, bersambung-sambung daripada Imam Bukhari kepada gurunya, kepada gurunya, kepada gurunya, sampai kepada Nabi, bersambung-sambung tak putus. Itu dikatakan riwayat musnad. Riwayat mu'allaqat, ta'liqat macam tadilah. Biasanya riwayat macam ni ada di dalam tajuk bab. Kalau kita ikuti pengajian Sahih Bukhari, kita fahamlah apa yang dimaksudkan dengan tajuk bab itu, apa yang dimaksudkan dengan tajuk bab itu. Jadi hadis-hadis mu'allaqat ini selalu Imam Bukhari letakkan di dalam tajuk bab. Jadi orang yang belajar dia terus faham bila hadis yang ada dalam tajuk bab tu ada antaranya yang tidak sahih pun ada, dia terus faham. Itulah yang benda yang kita kena belajar, kena ikuti, supaya apa? Tak banyak bercakap, tak banyak bercakap. Bila sebut dalam terjemah bab, tajuk bab, kita terus faham ada kemungkinan begini. Itu sebab dia sebut rawahul Bukhari fi tarjamati babin, bukan di dalam sahih. Nama kitab Bukhari itu As-Sahihul Musnad. Itu yang dikira As-Sahih, bukan As-Sahihul Mu'allaq. As-Sahihul Musnad, nama kitab dia tu. Itu yang menjadi fokusnya. Yang lain-lain itu sokongan saja, sokongan saja. Ya. Jadi asar ini adalah asar yang dinukilkan daripada Wahab bin Munabbih
Siapa Wahab bin Munabbih? Wahab bin Munabbih. Siapa Wahab bin Munabbih? Wahab bin Munabbih adalah pendeta Yahudi yang memeluk agama Islam di zaman Sayyidina Umar. Itu Wahab bin Munabbih. Maknanya dia ni asalnya pendeta, macam Kristian tu padri lah. Ni rahib, alim lah, orang alim dalam Yahudi ni. Kemudian dia memeluk agama Islam dan jadi alim pula dalam Islam. Biasanya yang alim tu dia mudah nak jadi alim sebab dia dah biasa dah dengan kitab tu. Macam Abdullah bin Salam di kalangan sahabat Nabi, itu ahli kitab juga. Itu pun pendeta Yahudi juga. Dia memeluk agama Islam. Bila dia memeluk agama Islam, dia jadi alim pula. Tapi itu sahabat, ini bukan sahabat. Artinya orang-orang Yahudi dan Nasara ini di sepanjang masa ada yang memeluk agama Islam, meninggalkan agama asal mereka. Termasuk salah seorangnya Wahab bin Munabbih. Kalau tuan-tuan dan hadirat sekalian yang ada ni ikuti juga kuliah 99 usul dirayat itu, kan di sana kita sudah bincangkan tentang berapa banyak riwayat Israiliyat, dan banyak daripadanya diriwayatkan oleh Wahab bin Munabbih. Itu orang yang sama lah, orang yang sama, bukan Wahab lain. Wahab itulah maksudnya, macam Ka'bul Ahbar. Ini pun bukan sahabat, disama dengan Wahab bin Munabbih juga, baru memeluk agama Islam selepas Nabi SAW. Di zaman Sayyidina Umar, sebahagiannya di zaman Sayyidina Abu Bakar, tapi tak sempat dengan Nabi. Mereka bukan sahabat. Ini bukan sahabat, bukan sahabat pun. Jadi banyak daripada riwayat yang diambil daripada mereka itu adalah riwayat-riwayat Israiliyat. Tapi yang ni tidak, yang ni tidak. Yang ni memang adalah Islam begitu. Riwayat Israiliyat banyak. Di sana saya telah bincangkan kenapa mereka ini meriwayatkan riwayat-riwayat Israiliyat sedangkan dia sudah masuk memeluk agama Islam. Untuk apa disebarkan riwayat-riwayat Israiliyat itu yang banyak daripadanya mengandungi cerita yang karut-karut, yang tidak berasas langsung, bahkan bertentangan dengan akidah Islam. Jadi jawapannya kita kena anggap begini, mereka ini dianggap sebagai orang-orang yang baik pada umumnya dianggap sebagai orang yang baik-baik. Oleh kerana mereka ni alim dalam agama mereka dahulu, bila masuk Islam, ramai daripada sahabat-sahabat ni nak tahu apa pandangan orang-orang Yahudi dalam sesuatu perkara, dan apa cerita yang tersebar di kalangan orang Yahudi berkenaan dengan sesuatu perkara. Lalu mereka sebutlah, bukan sengaja nak menyebarkannya pun, bukan sengaja. Jadi yang sahabat tu pun kenapa nak tahu lagi, tak cukupkah Quran dengan Sunnah? Bukan masalah itu. Ini masalah untuk perbandingan. Untuk perbandingan di suatu peringkat kita memerlukan perbandingan. Inilah yang dikatakan perbandingan agama. Orang yang mula-mula menerima konsep perbandingan agama itu sahabat-sahabat lah. Sebab itu mereka nak tahu. Daripada Wahab bin Munabbih, Ka'ab al-Ahbar dan lain-lain, mereka nak tahu. Jadi apa bezanya dengan Islam? Di situ kita akan nampak kelebihan dan keistimewaan Islam ini, di mana dia membawakan kepada kita kisah-kisah atau cerita-cerita yang benar, di mana sebahagian daripadanya merupakan pembetulan terhadap cerita yang disebarkan oleh orang-orang Yahudi. Itu hakikat di sebalik hadis-hadis Nabi SAW. Jika kita buat perbandingan, kita akan dapati begitu. Banyak cerita, termasuk cerita Nabi-Nabi, diselewengkan oleh orang-orang Yahudi.
Islam mari dia perbetulkan. Macam dulu kita sudah bincangkan tentang kisah Nabi Ayub, Nabi Daud, dan sebagainya, Nabi Yakub misalnya. Tapi Nabi Yakub tu kita belum cerita lagi kan. Nabi Yakub tu dia bergusti dengan satu orang. Ini ada dalam Bible. Bible ni ada sekarang ni, ada. Bergusti dengan satu orang tu, kalah orang tu tengah malam, patah pinggang tu dalam setengah riwayat dia sebut. Tahu-tahu besok yang bergusti dengan dia tu Allah. Jadi Nabi Yakub bergusti dengan Allah, kalah Allah. Tengok, ini gambaran buruk yang diberikan oleh orang-orang Yahudi, termasuk kitab yang dianggap suci oleh mereka itu. Islam datang membetulkan semua itu. Jadi sahabat-sahabat ni nak tahulah. Jadi dalam pada nak tahu tu, bocor pergi ke lain. Tak kena pada tempatnya, lalu berlakulah apa yang berlaku dalam sejarah Islam. Di dalam kitab-kitab tafsir penuh dengan riwayat-riwayat Israiliyat itu. Asalnya untuk perbandingan, asalnya dengan maksud yang baik, tetapi kadang-kadang bila dia bocor, tiris, pergi ke lain, tak kena pada tempatnya, disambut, diterima oleh orang-orang yang tidak berkelayakan, lalu menjadi fitnah. Itulah benarnya. Wahab bin Munabbih ada seorang saudara dia. Saudara dia ni tidak pula dikenali sebagai pendeta Yahudi. Namanya Hammam bin Munabbih. Hammam ini sangat alim dan kedudukannya lebih tinggi daripada Wahab. Saudara dia tu Hammam itu lebih tinggi, sebab Imam Muslim banyak meriwayatkan hadis melalui saluran riwayatnya. Ada juga satu hadis daripada Wahab bin Munabbih dalam Muslim, tetapi dengan perantaraan Wahab bin Munabbih ambil daripada saudaranya Hammam bin Munabbih juga, bukan terus daripada Wahab bin Munabbih, tetapi melalui saudaranya Hammam. Jadi saudaranya Hammam itu adalah murid kepada Abu Hurairah, sahabat Nabi SAW yang terkenal itu. Hammam bin Munabbih ni murid utama, salah seorang murid utama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ada tulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah buku. Dia catat hadis Nabi semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada lagi. Kemudian catatan dia tu, buku dia tu namanya diberi nama As-Sahifatus Sahihah. Sahifah, buku yang sahih, buku hadis yang sahih. Inilah buku hadis yang telah ditulis di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Salah satunya. Satu lagi yang ditulis oleh Abdullah bin Amr bin Al-As. Buku dia itu diberi nama As-Sahifatus Sadiqah. Sahifah atau kitab yang benar. Itu juga mengandungi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ramai sahabat-sahabat yang tulis hadis di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi telah tersedia siap dalam bentuk kitab yang masyhur ini, yang masyhur dua ini. Satunya yang diriwayatkan oleh Hammam bin Munabbih daripada Abu Hurairah, dan satu lagi daripada Abdullah bin Amr bin Al-As. Kemudian Abu Hurairah bagi sahifah yang dia tulis tu, amanahkan kepada muridnya yang bernama Hammam itu, saudara kepada Wahab bin Munabbih. Dia bagi. Hammam meriwayatkan hadis-hadis daripada kitab tu. Tetapi yang Imam Muslim ambil ialah yang Hammam betul-betul dengar daripada Abu Hurairah, bukan semata-mata yang tercatat dalam buku itu. Ada sebahagian yang tercatat dalam buku itu dia tidak dengar daripada Abu Hurairah. Imam Muslim hanya ambil hadis daripada Hammam yang ada dalam kitab tu, dan juga yang dia dengar secara langsung daripada Abu Hurairah. Itu saja yang Imam Muslim terima. Maknanya dalam istilah hadis dia panggil bukan riwayat wijadah,
bukan riwayat mukatabah dan sebagainya, munawalah, bukan. Riwayat wijadah macam mana? Riwayat wijadah ini seseorang mendapati dalam satu buku catatan guru dia sekian banyak hadis, lalu dia ambil kitab itu dan dia riwayatkan, bukan disampaikan oleh guru dia itu secara rasmi. Secara rasmi dia terima, tidak. Hanya dia mendapati buku guru dia. Guru dia sudah mati dah, misalnya kita kata meninggal dunia dah. Dia ada tinggal buku. Jadi buku tu murid dia juga, tapi dia tak dengar ni apa yang ada dalam kitab tu daripada guru dia. Dia terus riwayatkan daripada guru itu, seolah-olahnya gurunya telah mengijazahkan kepadanya, padahal tidak. Itu dipanggil wijadah. Wijadah. Satu bentuk riwayat. Satu lagi bentuk mukatabah. Mukatabah ini dalam bentuk surat menyurat. Guru dia atau seseorang meriwayatkan sesuatu hadis di dalam surat dia, ditulis kepada satu orang. Bukan secara rasmi dia nak menyampaikan hadis itu kepada orang tadi yang dihantarkan itu. Dia hanya sebut hadis. Tiba-tiba orang yang menerima surat itu, dia kata dia terima daripada orang ni. Dia terima seseolahnya secara rasmi, padahal bukan rasmi. Itu dipanggil mukatabah. Ada juga kalau secara rasmi, okeylah, boleh terima lah kalau secara rasmi. Kalau tidak rasmi, dipanggil mukatabah. Banyak lagi perbincangan di situ tentang kedudukannya, tahapnya, tinggi ke tidak. Sebenarnya ini termasuk dalam riwayat-riwayat yang rendah kedudukannya. Yang ketiga ialah munawalah. Munawalah ialah periwayatan hadis berdasarkan pemberian guru sesuatu buku kepada seseorang. Dia tanya, mana riwayat tuan guru? Dia pun ambil, inilah. Dia bagi, inilah riwayat saya dalam satu buku. Dia bagi itu dia nak bagi tengok saja ke, atau dengan maksud dia mengijazahkan segala apa yang ada dalam itu kepada dia? Ada dua kemungkinan. Boleh jadi dia nak bagi tengok saja, bagi pinjam saja, bukan makna rasmi dia mengijazahkan kepadanya. Kecuali kalau dia kata, apa yang ada di dalam buku ini yang saya berikan kepada awak ni, saya ijazahkan semua yang terkandung di dalamnya, awak boleh riwayatkan. Itu rasmilah. Tetapi bukan berdasarkan sama juga, bukan berdasarkan dia dengar, berdasarkan yang dibenarkan oleh guru gitu saja. Kedudukannya tak sama dengan riwayat yang dia dengar sendiri daripada guru. Maknanya guru baca, atau dia baca di hadapan guru dan guru mengesahkan. Bukan begitu. Maknanya ni semua di bawah lagi daripada riwayat yang diterima secara sama' dan tahdith. Itu benda yang kita kena faham. Sama' dengar daripada guru baca, ataupun murid baca, guru dengar, orang-orang lain dengar. Itu sama, semua itu sama. Tahdith dia kata haddatsana, akhbarana. Adakah sama riwayat tadi? Wijadah, mukatabah, munawalah sama dengan riwayat diterima secara sama? Tak sama. Riwayat yang diterima secara sama, secara tahdith, haddatsana lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Jadi Abu Hurairah telah bagi buku dia tu kepada murid dia Hammam, saudara kepada Wahab ni, dan dia tidak secara rasmi mengatakan kamu boleh meriwayatkan semuanya. Tidak begitu. Bahkan sebahagian daripada kandungan kitab itu memang Hammam telah mendengar sendiri daripada mulut Abu Hurairah, atau dia baca di hadapan Abu Hurairah. Itu jelas. Bukan semua. Yang Imam Muslim ambil daripada Hammam, daripada Abu Hurairah berdasarkan kitab itu hanyalah yang jelas
Hammam mendengarnya daripada Abu Hurairah. Artinya Imam Muslim tak ambil semua yang ada dalam kitab itu, tidak. Sebab itu di dalam Muslim, kalau kita baca, dia sebut, dia akan sebut bila nak meriwayatkan daripada Hammam ni, dia akan sebut begini, hadza ma haddatsana bihi Abu Hurairah. Hammam tu akan sebut, Imam Muslim akan kemukakan yang itu saja. Ini Hammam kata, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah kepada kami secara sah dan rasmi, bukan semata-mata saya dapat dalam kitab dia tu yang dia tak pernah sebut kepada saya, bukan itu. Yang Imam Muslim ambil hanya yang macam tu. Sebab itu kitab Imam Muslim, dia Sahih Muslim ni tinggi, sebab dia pilih tu, dia pilih, bukan dia ambil secara suka hati gitu, tidak. Secara ramban kita kata, tidak. Yang dia ambil tu yang dia jelas, ini yang Hammam kata dia dengar, dia terima daripada Abu Hurairah. Artinya ada juga kandungan kitab itu yang dia tidak dengar, dia tak sempat dengar daripada Abu Hurairah. Ada juga yang dia tak dengar, Imam Muslim tak ambil. Sebab apa? Kalau Imam Muslim ambil, itu bermakna wijadah atau munawalah, itu tidak tinggi kedudukannya. Nah, ini kena faham. Kalau kita belajar hadis, itulah benda yang kena faham. Hammam bin Munabbih, dia lebih tinggi lagi kedudukannya daripada saudaranya Wahab. Tapi Wahab ini terkenal sebagai pendeta, sebagai salah seorang ahbar, orang alim dalam agama Yahudi. Kemudian tinggalkan agama itu, masuk Islam. Wahab ini meninggal dunia pada tahun 124 Hijrah. 124 Hijrah. Imam Bukhari dan Muslim ada mengambil hadisnya, ada. Secara musnad hanya satu saja Imam Bukhari ambil daripada dia, hanya satu saja secara musnad. Bukan yang ini. Yang ini dah, ini bukan musnad. Kita sebut dah tadi kan, musnad ni apa makna? Yang lengkap sanadnya. Hanya satu saja Imam Bukhari ambil. Kan banyak dalam Bukhari itu hadis, satu saja Imam Bukhari ambil daripada dia. Secara musnad, iaitu dalam babu kitabatil ilmi, situ saja secara musnad. Wahab bin Munabbih ini adalah salah seorang perawi yang tidak disepakati oleh ulama. Ada yang mengatakan thiqah, ada yang mengatakan dia dhaif. Umpamanya Abu Zur'ah dan Imam Nasa'i mengatakan dia thiqah, tetapi Al-Fallas pula mengatakan dia seorang perawi yang dhaif, seorang perawi yang dhaif. Jadi macam mana Imam Bukhari ambil daripada perawi yang dipertikaikan? Jawabnya, yang Imam Bukhari ambil itu hanya riwayat sebagai mutaba'at sahaja. Banyak istilah ni hari ni. Dan ikut boleh tangkap lah. Kalau boleh ingat, bagus benar lah. Kalau boleh ingat tu semua. Yang Imam Bukhari ambil itu adalah riwayat mutaba'at sahaja, sebagai mutaba'at sahaja. Mutaba'at ni riwayat sokongan, bukan dijadikan itu satu-satunya sandarannya, bukan itu rujukan utama Imam Bukhari, bukan. Rujukannya adalah yang lain. Riwayat Wahab itu dikemukakan hanya sebagai mutaba'at sahaja. Itu kita kena fahamlah. Kalau tidak, dia akan jadi masalah macam mana dalam Bukhari. Sebab itu kalau ada dalam Bukhari ini yang musnadat dia, yang sanadnya lengkap, tetapi perawi dia dipertikaikan, ada di mana? Maknanya sebagai riwayat mutaba'at,
atau di dalam riwayat syawahid. Itu kena tahu semua istilah tu. Bila orang sebut mutaba'at, terus kena nampak macam mana maksud. Bila orang kata syawahid, macam mana? Jelas. Mutaba'at ni riwayat daripada sahabat yang sama. Sandaran utamanya bukan saluran itu, bukan saluran Wahab, saluran orang lain. Orang tu meriwayatkan sanad dia pergi sampai kepada sahabat, seorang sahabat. Riwayat Wahab ini pun pergi sampai pada sahabat itu juga. Itu dipanggil riwayat mutaba'at. Kalau syawahid, riwayat yang pertama daripada sahabat lain, saluran yang kedua, riwayat yang kedua daripada sahabat lain, tetapi kandungannya, ceritanya sama. Itu dikatakan syawahid. Syawahid. Jadi dalam kitab-kitab hadis banyak riwayat dia ni, tetapi Ibnu Majah tidak mengambil satu pun hadis daripadanya. Tidak ambil satu pun hadis daripadanya. Baiklah. Lepas tu kita pergi, orang tanya dia, orang tanya Wahab, sebab selepas dia memeluk agama Islam, dia jadi alim pula, alim besar. Orang tanya dia, bukankah la ilaha illallah itu anak kunci syurga? Sebab Nabi SAW kata, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sesiapa yang ucapan terakhirnya ialah la ilaha illallah, dia masuk syurga. Dia masuk syurga. Ada banyaklah hadis-hadis yang seumpama itu. Dia ada iman saja, yang lain-lain tak ada, maksiat saja ada, masuk syurga juga. Kalau masuk neraka pun tak kekal di dalam neraka, akhirnya dia keluar juga daripada neraka dan masuk syurga. Ada orang itu bila amalan dia ditimbang, sudah takut dah dia. Sebab apa? Tak ada amalan kebaikan dia, langsung tak ada. Timbangan dia berat, sebelah jahat, sebelah jahat. Tiba-tiba melayang satu kad. Ini orang panggil hadithul bitaqah. Hadith bitaqah, hadith kad. Kad itu masuk di sebelah kebaikan dia. Kan neraca tu, timbangan tu ada dua belah kan. Sebelah sini berat dah, rusing dah dia, rusing, masuk neraka dah kira-kiranya. Jadi tiba-tiba kad tu masuk sebelah ni, sebelah kebaikan itu. Terus dengan sebab ada kad tu saja berat yang sebelah sini, sebelah baik ni, maka dengan sebab itu dia masuk syurga. Jadi apa yang tertulis dalam tu? La ilaha illallah. Dua kalimah syahadah. Itu dua kalimah syahadah, rupanya itu. Jadi penting sangatlah la ilaha illallah ni. Dalam banyak hadis menunjukkan ia adalah anak kunci syurga, anak kunci syurga. Bila orang ada ni, maka dia boleh masuk syurga. Seseorang, kita bayangkan seorang yang asalnya bukan Islam. Banyak cerita-cerita seperti ini berlaku dalam sejarah manusia. Di zaman kita ini pun ada. Di zaman kita ada. Orang tak tahu pun dia masuk Islam, tak tahu. Rupa-rupanya dia masuk Islam. Lepas tu dia terus mati. Dia terus mati. Adalah mungkin seorang dua kawan rapat dia yang tahu. Tempat kita pun pernah ada dulu. Ada berebut-rebut kan, berebut-rebut nak kebumikan di mana. Ada kisah macam tu. Jadi orang yang macam ni, bila dia memeluk agama Islam, dia mengucap dua kalimah syahadah, tentu sekali banyak lagi amalan Islam yang dia tak buat. Mungkin tak ada satu pun dia sempat buat. Tuntutan la ilaha illallah, sembahyangnya, puasanya, zakatnya, banyak lagi lah tak buat. Macam mana orang macam ni? Itulah maksud Nabi, sesiapa yang ada la ilaha illallah masuk syurga. Terutamanya dulu dia bukan Islam,
Bila dia bukan Islam, kalau dia ada kejahatan banyak mana pun, kita sudah bertemu dah hadis dalam Mishkat ni juga, al-Islam yahdimu ma kana qablahu. Islam merobohkan apa saja kejahatan sebelumnya. Bila masuk Islam, Allah ampunkan. Jadi ampun, tak ada sebab untuk masuk neraka. Dia sudah bersih betul-betul. Sebab untuk masuk syurga sudah ada, iaitu dia ada la ilaha illallah. Itulah yang dikatakan masuk syurga tu anak kunci syurga. Boleh berlaku. Bila orang tanya begitu, dia kata memang, bala, memang, benar. Tetapi anak kunci ni dia ada gigi dia, kata. Gigi dia. Dia ada gigi dia. Walaupun anak kunci dalam dunia dia berubah-ubah macam-macam cara, mesti ada anak kunci dia. Walaupun dalam bentuk digital pun, dia ada nombor-nombor dia. Itulah giginya. Anak kunci yang asalnya memanglah ada gigi. Kalau anak kunci tak ada gigi, tak terbuka ada anak kunci pun. Ataupun giginya tak sama, ada gigi tak sama, tidak sesuai dengan ibu kuncinya, tak terbuka juga. Jadi apa maksud gigi itu? Itulah yang dikatakan amalan. Anak kunci itu memang betul dah. Itulah dua kalimah syahadah, iman. Tetapi iman yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu iman dengan amal. Sebab itu selalu kita tengok dalam Quran disebut illal ladzina amanu wa amilus salihat. Selalu macam tu. Dia tidak sebut beriman saja, amal soleh. Dia sebut amal soleh, selalu disebut. Dan iman dan amal soleh itu dua perkara yang berlainan. Sekurang-kurangnya kalau seseorang itu dia tak sempat buat amal pun, tetapi niat dia, dalam hati dia, orang yang terima Islam tu, kira-kiranya dia bersedialah nak buat apa saja. Perintah Islam, apa yang dilarang oleh Islam dia tak akan buat lah. Dia bersedia dah lah. Begitu. Cuma mungkin dia tak sempat nak melaksanakannya. Artinya sudah ada gigi lah tu, sudah ada gigi, tak mesti betul-betul buat. Kesediaan dia itu sudah dikira ada gigi dah. Kalau engkau bawa anak kunci yang ada gigi, boleh bukalah pintu. Kalau tidak tak boleh buka, tak akan terbuka. Dia kata begitu. Jadi jangan kita ingat bahawa dalam Islam ni hanya semata-mata pengakuan, membenarkan dengan hati saja sudah memadai untuk iman seseorang itu. Walaupun seperti yang kita sebut tadi, dia tak sempat buat amal apa, tapi pada hakikatnya hati dia tu nak buat, cuma tak sempat. Lain cerita. Kalau seseorang tu daripada awal lagi dia nak beriman saja, dia tak akan buat apa pun, dia akan jadi murji'ah. Kalau macam tu, dia akan jadi murji'ah. Dan murji'ah itu adalah satu golongan yang sesat, menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenarnya. Sebabnya jika kita lihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya, macam mana hidup mereka? Adakah dia hanya terima saja rukun iman itu, terima saja gitu, tanpa buat apa-apa? Jelas sekali kalau kita lihat sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka penuh dengan amalan-amalan. Ini suatu perkara yang jelas. Untuk apa mereka bersusah-susah, bersakit-sakit sampai kena tetak, putus telinga, putus tangan, cedera sepanjang hayat dan sebagainya? Untuk apa kalau benda ni semua tak perlu? Dan untuk apa bersembahyang ketika penat pun buat juga, dan diajar dalam keadaan tak boleh berdiri, duduk, tak boleh duduk, baring? Kenapa sampai begitu sekali arahan dalam agama? Sebabnya memang itu kehendak atau tuntutan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah tuntutan. Kalau kita tak buat, mana tak ada tuntutan, tak ada hasil. Seperti ada lampu tak menyala, seperti ada pokok tak berbuah. Untuk apa?
Apa kelebihannya? Jadi nak tengok sebenarnya buah dia tu, hasil dia tu, baru berarti, baru berbeza daripada yang lain. Kalau tidak, lampu tak apa bezanya dengan ini, botol ni tak ada beza. Nak buat apa lampu kalau tak menyala? Tak ada beza dengan meja ini dan sebagainya, tak ada beza. Itu maksud sebenar. Yang Islam ni berubah, Islam ini berkembang dengan sebab ada amalan lah, bukan dengan sebab percaya saja begitu. Tidak, ada amalan. Itulah yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang paling faham tentang kehendak Islam dan tuntutan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di situ pada muka surat 179 ya, kita tengok ada nota 268 yang dimaksudkan dengan bergigi di sini ialah amal saleh yang disertai dengan meninggalkan perbuatan munkar. Itu yang dimaksudkan dengan anak kunci yang bergigi itu, adanya amal saleh. Dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksudnya bergigi. Imam Bukhari bawakan kata-kata siapa, Wahab bin Munabbih ini di dalam satu tajuk babnya. Bukan hadis musnad, tidak. Yang musnad satu saja. Ini di lain. Yang di lain itu ada beberapa lah dalam Bukhari, tapi itu bukan yang musnad. Kenapa Imam Bukhari ambil pendapat dia? Kenapa Imam Bukhari ambil pendapat dia? Kenapa Imam Bukhari tak ambil pendapat orang lain, pendapat sahabat? Mungkin kita timbul persoalan di sini. Apalagi kalau diingatkan banyak riwayat-riwayat Israiliyat itu berpunca daripada dia, dan itu satu fitnah kepada umat Islam. Untuk apa dia ambil daripada dia? Jawabnya banyak jawapannya. Antaranya, Imam Bukhari nak cerita dalam Islam ini kita menjadi hujah kepada kita bukan sahaja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya tempat rujukan kita bukan satu, banyak. Menunjukkan ini agama yang kita terima ini kukuh, teguh, dan ia berterusan sehingga beberapa generasi. Bukan ia hanya wujud pada generasi sahabat sahaja, lepas itu hilang. Tidak. Bahkan apa yang disebutkan oleh Wahab bin Munabbih ini sebagai tabi'i ini masih lagi diterima umum. Bukan dia saja yang faham begitu. Dia yang asalnya bukan beragama Islam itu pun faham begitu, terima begitu. Dan kita kena terima ini sebagai hujah dalam agama juga. Inilah yang dilakukan oleh Imam Malik. Dalam Bukhari tak banyak, tetapi dalam Muwatta Imam Malik banyak sangat, di mana riwayat itu bukan daripada Nabi, bukan daripada sahabat, tapi daripada tabi'i. Apa yang dia nak cerita? Imam Malik nak cerita, rujukan kita, sandaran kita bukan sahaja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memanglah asalnya Nabi punya, memanglah itu, tetapi benda ini berterusan dan diterima secara menyeluruh, generasi demi generasi, tidak putus-putus. Bukan kata ia hanya segar dan wujud setakat zaman sahabat saja, tidak. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun ialah kurunku, generasi, sebaik-baik generasi ialah generasiku. Jadi generasi Nabi dengan sahabat, generasi Nabi dengan sahabat satu. Thumma alladhina yalunahum,
Kemudian generasi yang mengiringinya, generasi tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi yang mengiringinya dipanggil tab'it tabi'in. 3 generasi. 3 generasi ini, kalau yang ulama-ulama, jumhur ulama terima dia ni sebagai seorang yang baik, maka ia boleh dijadikan rujukan dalam agama Islam. Ia menjadi kebanggaan kita. Jadi bukan seorang dua ni, berjuta-juta ni nak sampai kepada zaman tabi'in tabi'in tu, generasi ketiga dah ramai dah. Termasuklah kalau tabi'in tabi'in itu Imam Malik, imam-imam ni tabi'in tabi'in lah. Imam Syafi'i itu tabi'in tabi'in lah. Kalau Imam Abu Hanifah, dalam 4 imam yang besar tu, Imam Abu Hanifah seorang saja tabi'in, generasi kedua. Itu lebih dekat dengan Nabi, lebih lagi bagus. Sebagai satu generasi, individu mungkin ada di akhir zaman pun ada lagi yang lebih, ada yang lebih, tapi sebagai satu generasi, gitulah seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia nak ceritanya kita boleh jadikan mereka ini sebagai rujukan. Inilah Islam. Ia bukan disampaikan secara sulit, secara rahsia daripada seorang manusia kepada seorang manusia. Tidak. Ia disampaikan secara terbuka oleh umat daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke zaman kita ni. Jadi janganlah kita berasa kita ni bersendirian, tak ramai, sedikit bilangannya. Tidak. Benda-benda yang jelas tetap jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, Imam Bukhari nak cerita kenapa dia ambil daripada Wahab bin Munabbih. Sebab Wahab bin Munabbih adalah alim dalam 2 agama. Orang yang alim dalam 2 agama, yang pernah hidup dalam 2 agama, dia ada keistimewaan dia yang tersendiri. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW kata ada beberapa orang yang dapat 2 pahala lebih daripada orang lain. Salah satunya ialah orang yang dulu memeluk agama lain, menganut agama lain, ikut agama lain, lepas tu dia meninggalkannya dan ikut agama Islam pula. Ini ada kelebihannya yang tersendiri. Sebab apa nak tukar-tukar agama ni bukan senang. Agama ni akidah yang kokoh betul, tiba-tiba dia boleh buang itu untuk diterima sebab dia nampak ini lebih benar. Bukan senang. Dan agama yang diterima tu agama yang benar dah tu, bukan yang tak benar, cuma sudah mansukh saja, tapi asalnya betul daripada Allah juga. Jadi dia sanggup tu berpisah dengan agama asal tu, masuk agama Islam. Itu suatu kehebatan jiwa dia lah. Sebab itu diberi pahala 2 kali ganda lebih daripada orang lain. Itu kalau masuk biasa je. Bagaimana kalau dia orang alim? Kalau dia orang alim dalam agama Yahudi, mesti pengaruh dia besar. Mesti pengaruh dia besar. Kita tak tahu seramai mana anak buah dia ni yang turut memeluk agama Islam bila dia terima agama Islam. Sebagaimana biasa, terutamanya orang-orang dahulu, dia mengikut. Bila seorang masuk Islam, semua masuk Islam. Mudah. Anak-anak buah dia. Jadi dia ada pengikut dia. Dan dia alim dah dalam kitab dulu, alim pula dalam kitab kemudian. Ini sesoalan yang Imam Bukhari nak cerita. Apa yang disebutkan olehnya ini sebenarnya mewakili ajaran 2 agama. Agama yang diterimanya dulu begitu juga sebut. Agama yang diterima kemudian daripada Nabi SAW begitu juga. Iaitu iman ini bukan hanya dakwaan sahaja, bukan hanya pengakuan sahaja, bukan hanya membenarkan dengan hati sahaja. Bahkan iman itu disusuli, disertai dengan amal soleh. Ini adalah hasil daripada pengajaran 2 agama. Sebab agama yang dulu pun agama daripada Allah juga. Agama Yahudi itu asalnya daripada Allah juga, Islam juga asalnya. Jadi apa yang disebutkan oleh Wahab ini seseorang yang mewakili 2 agama. Jadi itu sangat benarlah benda tu.
Benda ni ada dalam agama dulu dan disahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang begitu. Itu yang kedua, sebab apa Imam Bukhari ambil riwayat dia, tidak ambil riwayat daripada orang-orang lain. Tidak ambil riwayat daripada orang-orang lain. Itulah maksudnya. Maksudnya begitulah. Kalau nak tengok rujukan selain daripada Nabi, selain daripada sahabat, tabi'in, banyak dijadikan rujukan, itu kena tengok dalam Muwatta Imam Malik. Sangat banyak. Selain daripada Muwatta, Musannaf Ibnu Abi Syaibah, itu pun banyak juga asar-asar sahabat dan tabi'in, banyak. Kita boleh lihat di situ. Rujukan untuk riwayat-riwayat daripada mereka boleh didapati di dalam dua ni. Satu Muwatta Imam Malik, yang kedua Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Musannaf Ibnu Abi Syaibah tu sangat besar, 14 jilid. Muwatta Imam Malik tu kecil dan banyak daripadanya sanadnya tak lengkap. Untuk melengkapkan sanadnya, kalau nak, ini panduan lah, sebagai panduan. Kalau kita tak bertemu sanad yang bersambung dalam Muwatta, nak cari di mana? Kena merujuk kepada Sunan Darimi. Sunan Darimi akan terjawab di situ, akan ada di situ. Banyak daripada riwayat Malik yang muallaq, yang munqati', yang diriwayatkan secara balagha, secara mursalat, itu disebut di dalam Sunan Darimi. Tengok situ, boleh selesai di situ, ya. Mursalat mana Imam Malik tak sebut sanad dia dengan lengkap, di peringkat atas putus, itu mursalat. Balagha, Imam Malik kata sampai berita kepada saya mendapat tahu begini. Terus tak ada sanad, itu dipanggil riwayat balagha, mana tak ada sanad. Sedangkan orang akui kan, Muwatta Imam Malik ni sangat tinggi kedudukannya. Ramai ulama meletakkannya setaraf dengan Bukhari dan Muslim. Bahkan sebelum wujud Bukhari dan Muslim itu, Imam Syafi'i mengutamakan Muwatta lebih daripada yang lain-lain. Bahkan Imam Syafi'i kata tidak ada di bawah rungkup langit satu kitab yang lebih sahih selain daripada kitab Allah, selain daripada Quran. Tak ada kitab di bawah rungkup langit ni yang lebih sahih daripada Muwatta Imam Malik. Tetapi bila kita pergi tengok dalam Muwatta Imam Malik itu sendiri, hakikatnya berapa banyak riwayatnya yang tidak sanad, tidak bersanad, tidak lengkap sanad, putus. Jadi di mana kita nak cari sanadnya yang lengkap? Jawabnya di dalam Sunan Darimi. Kalau tidak ada di dalam Sunan Darimi, maka kepada yang boleh merujuk sendirilah, kepada yang boleh merujuk sendiri, dia kena rujuk kepada syarah-syarah Muwatta. Di situ dia akan sebut yang Imam Malik sebut ini tanpa sanad ini ada di mana, secara mausul, mana secara lengkap sanad di mana, dia ada sebut di situ. Jadi kena berpandukan syarah-syarah Muwatta Imam Malik lah. Kemudian bab yang akhir, gandaan pahala sesuatu amal saleh. Abu Hurairah meriwayatkan, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika seseorang dari kamu baik dalam Islamnya, baik dalam Islamnya, asal terjemahan harfiahnya, jika seseorang daripada kamu mengelokkan Islamnya, gitu. Tapi terjemahan mafhumnya, baik dalam Islamnya pun boleh, sama saja. Setiap kebajikan akan ditulis baginya 10 kali ganda hingga 700 kali ganda, dan setiap perbuatan dosa yang dikerjakannya akan ditulis hanya sepertinya saja sampai ia bertemu dengan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini sebab yang saya sebut tadi kan, kadang-kadang di dalam
di bawah fasal yang ketiga ni ada juga riwayat yang tinggi daripada Bukhari dan Muslim ni, ada, memang ada. Tapi ia bukan suatu kemestian. Bukan suatu kemestian. Di bawah fasal yang ketiga ada macam-macam. Ada yang tidak sahih pun ada. Tapi yang ni yang sahih. Bukan sekadar sahih. Hadis itu kalau kita nak tengok kuat dia, kekuatan dia, kita kena tengok pada ketepatannya dengan Quran. Adakah juga kenyataan seumpamanya di dalam Quran? Kalau ada, itu dia lagi kuat kedudukan hadis itu. Cuma lafaz dia berbeza. Misalnya, ma jaa bil hasanati falahu ashru amsalha wa ma jaa bis sayyiati, itu ayat itu kan, kalau kita baca ayat itu, sesiapa yang melakukan kebajikan dia dapat 10 kali ganda, sama. Man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Orang yang melakukan sesuatu kejahatan tidak akan dibalas dia melainkan dengan seumpamanya. Ada satu saja, satu kali buat satu kejahatan juga ditulis dosa, sama. Kemudian kalau 700 kali ganda ni ada juga di dalam Quran tempat yang lain. Di tempat yang lain banyak disebut juga. Jadi hadis itu menjadi lebih kuat. Riwayat Bukhari dan Muslim dah muttafaqun alaih, tinggi dah tu, sesuai pula dengan Quran, lagi tinggi kedudukannya. Itu cara kita nak menilai hadis. Salah satu benda yang memberi kelebihan kepada nilai sesuatu hadis yang sahih itu, jika terang sangat kita nampak ada kesamaannya dengan Quran. Itu penting, penting. Kebaikan, sebab itu Nabi SAW kan ajar ramai sahabat-sahabatnya, suka sangat, sebab sahabat dia suka ibadat kan, suka sangat. Kalau boleh nak termasuk dalam as-saimin was-saimat, lelaki-lelaki yang berpuasa dan perempuan-perempuan yang berpuasa, sehingga dia ditulis sebagai kaki puasa dan masuk dalam syurga yang khusus Ar-Rayyan namanya, yang dikhususkan untuk orang yang suka berpuasa. Jadi sahabat-sahabat ni ada yang nak berpuasa tiap hari sepanjang tahun, dia nak. Tapi itu dilarang oleh Islam. Tak boleh, paling tidak 2 hari raya tu dia tak boleh puasa. Dia berahi macam mana puasa pun, suka macam mana puasa, tak boleh puasa, haram. Bahkan kalau puasa juga hari itu dosa, berdosa, termasuk dalam dosa besar tu. Puasa pada 2 hari raya sekurang-kurangnya, jadi tak boleh. Nabi SAW dia bagilah cadangan kepada sahabat-sahabatnya, macam-macam cadangan dia tu macam-macam, supaya seseorang itu dapat pahala seperti puasa sepanjang masa, sepanjang tahun. Antaranya yang disebut dalam hadis-hadis, seseorang tu puasa 30 hari di bulan Ramadan, atau 29 hari bulan Ramadan. Jadi 30 digandakan dengan 10, setiap satu 300 sama dengan 300 hari, ditambah pula dengan puasa 6, tambah 6, 360 hari, itu 1 tahun lah. Itu cara dia cerita kepada kita, dah kita suka sangat nak, dan nak Allah bagi. Macam mana caranya begitu? Itu cara dapat sepanjang tahun, supaya kita saumud dahr, puasa sepanjang masa, sepanjang tahun. Walaupun Nabi SAW tak bagi, yang diajarnya puasa yang paling baik, puasa sehari, tak puasa sehari, selang sehari. Itulah puasa Daud, kata dia. Daud kan gagah kan,
Nabi Daud ni seorang pahlawan yang gagah. Dia pun puasa macam tu. Nabi kata tak boleh. Artinya kita tak boleh lah dari segi zahirnya lebih daripada tu. Macam mana nak dapat juga macam tiap-tiap hari kita puasa? Macam tadi. Itu jalan dia bagi. Satu lagi dia bagi jalannya, iaitu puasa ayyamul bid. Ayyamul bid, iaitu pada hari-hari yang malamnya cerah. Bulan dia tu cerah. Hari ke-13, 14, 15. Setiap bulan dia ada puasa itu. Dia akan dapat juga. Sebab apabila mengambil kira gandaan dia tu lebih lagi daripada itu, dia akan dapat juga. Puasa sepanjang bulan puasa dan ditambah dengan itu. Itu salah satu caranya. Bahkan lebih lagi lah kalau macam tu. Lebih lagi. Lebih lagi tu cara Allah SWT nak bagi kelebihan kepada kita, begitulah caranya. Dia nak bagi ada sebab saja. Nak bagi ada sebab saja kita buat, dia akan bagi sebanyak mungkin. Itulah rahmat dia tu, sifat murah Allah SWT tu. Tuhan yang maha pemurah. Dia pandang macam mana murahnya, macam itulah. Kalau kita niat saja nak buat kebaikan, sudah ditulis niat saja pun dah tulis. Kalau buat 10 kali ganda. Niat 1, buat 10 kali ganda, sehingga kepada 700 kali ganda. Ini bergantung kepada keikhlasan dan ketepatan amalan seseorang itu. Ketepatan amalan dia mengikut sunnah misalnya, dia boleh jadi naik lagi. Jadi dengan sebab itu kita tak perlu risau. Umur kita orang zaman sekarang ni pendek, tak perlu risau. Sebab apa? Allah SWT boleh ganda-gandakan amalan kita tu, sehingga jadi lebih daripada orang zaman dahulu yang hidupnya 500 tahun, 800 tahun, ada yang 1000 tahun pun ada. Lebih lagi. Kurniaan Allah tu lebih lagi dengan cara salah satunya gandaan amalan begini. Yang keduanya ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan berapa puluh tahun? 70 tahun lebih. Kalau ganda-ganda pula. Jadi banyaklah pahala yang kita dapat itu. Sebab itu tak perlu risau. Jangan kita orang kemudian ini, umat Muhammad ini berduka cita dengan sebab kita pendek hidup kita. Kalau kita fikir, renung sejenak tentang kelebihan nasib kita umat Muhammad nak banding dengan nasib umat dulu. Dari segi panjang umur memanglah panjang mereka, tapi dari segi nikmat yang diperolehi tak ada. Yang kita dapat dalam masa yang pendek ni 1/10 daripadanya pun mereka tak dapat, walaupun hidup lama. Sekarang ni mudah saja. Kita pergi supermarket, apa buah yang kita tak boleh makan? Apa buah yang kita tak boleh makan? Boleh makan semua. Sekarang di luar musim pun boleh. Dia buat kuih, buat apa ni, durian tu, durian yang dia buat kuih tu jadi kuih baru pula, ciptaan baru. Boleh merasa sepanjang masa. Dulu mana ada. Semakin kemudian semakin maju. Semakin maju, macam-macam kuih. Kuih apa? Buah tembikan kan? Nampak macam tembikan, cantik tu. Apa nama kuih tu? Dulu mana ada tu semua tu. Jadi semua menarik tu. Kalau buah, semua buah apa dalam dunia kita boleh dapat. Orang dulu dia hidup setempat dia. Buah yang ada tempat dia boleh lah. Rasa-rasanya kita kira lah mengikut zahirnya. Sebab zahirnya orang yang duduk di tanah Arab dululah 2000 tahun dulu, tak payah 2000 tahun, 1000 tahun dulu pun, buah durian dia tak pernah makan sepanjang hayatnya. Betul ke tidak? Boleh jadi tu. Sebab dia buah durian sebelah sini saja ada, sebelah sana tak ada. Tapi sekarang ni buah yang memang tak ada tempat kita boleh makan. Yang orang dulu raja pun tak ada kapet macam ni. Raja tu, maharaja pun tak ada.
Sebab masa tu mana ada kapet, paling ada pun tikar lah. Sebab orang lain hidup atas tanah saja. Rakyat ni, rakyat jelata, orang ramai ni hidup atas tanah. Rumah dia atas tanah saja. Raja ni rumah kayu pun habis kemuncak dah. Ada tikar biasa tu pun hebat dah. Ada kipas yang orang kipaskan itu, kipas pesing tarik gitu. Zaman dulu ada lah. Zaman sekarang ni kalau orang baru dia tak nampak tu kipas macam tu, dia pakai tarik tu. Ada yang orang yang kerja dia tarik tu. Jadi itu kipas raja pun macam tu dia dapat. Mana nak dapat ekor? Sekarang ni ekor ni orang biasa yang rumahnya kapet, semuanya di atas kapet. Zaman Nabi dulu pun tak ada. Jadi kalau nak kira kelebihan yang kita dapat, yang 1000 tahun orang dulu duduk hidup pun dia tak dapat juga. Itulah kelebihan umat Muhammad. Jadi tak perlu risau kalau umur tak sampai 100 tahun pun. Tak perlu, sebab kita dapat tu hakikatnya apa yang tidak didapati oleh orang yang hidup 1000 tahun. Itu hakikatnya. Dia walaupun kata 1000 tahun pun, nak pergi satu tempat tu berapa hari? Katakanlah daripada sini jalan kaki nak pergi Kelantan, berapa lama? Atau naik kereta lembu lah. Raja pun naik kereta lembu ya dulu. Berapa lama nak boleh sampai? Jadi buang masa. Kita tak ada buang masa. Nak cerita apa-apa kena pergi, susah kena pergi. Sekarang ni angkat boleh cerita apa-apa. Itu kelebihannya walaupun umurnya pendek. Inilah daripada sinilah kita dapat faham dia ganda-gandakan itu. Pada gandaan itulah terletak kelebihan kita. Gandaan. Kalau kita buat jahat pula, kita terlintas saja, dia tak kira lagi selagi tak betul-betul buat. Kalau buat pun dikira satu, tidak diganda. Dengan 10 kejahatan tak ada gandaan, satu, maka dosanya pun satu. Gitulah seterusnya. Ini adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Tapi dengan syarat Islam dia tu elok. Macam mana Islam tu elok? Akidah dia tu betul, amalan dia tu pun betul. Itu betul, betul-betul macam betul. Sebab kalau tak betul, misalnya kita kata kita ambil wuduk, basuh tangan 3 kali, kita pergi basuh 4 kali, itu tak betul. Jadi kita tak dapat sunnah. Kalau kita basuh 3 kali dapat sunnah. Sunnah terbesar tu gandaan dia. Itu beza tu. Apa makna? Apabila elok Islam seseorang kamu, artinya dia Islam tu akidah dia betul, dan cara amalannya betul-betul seperti yang Nabi SAW ajar. Dia buat macam tu, maka dia dapat pahala sunnah. Sekarang ni kita nak dalam wuduk saja, contohnya wuduk saja, kita nak isap air ke dalam hidung, yang orang panggil istinsyak dan istinthar itu, sebelah tangan. Nak berkumur sebelah tangan, bukan 2 belah. Kalau kita buat 2 belah tak dapat sunnah. Wuduk tu sah, memanglah sah, ia sah lain sah tu. Nak dapat gandaan macam mana, itu yang kita persoalkan. Nak dapat gandaan dari segi sah tu memang sah. Kalau basuh sekali pun sah, dan Nabi SAW pun pernah buat. Sekadar nak menyatakan begini pun sudah sah. Tetapi yang biasa dia buat, yang dia anjurkan 3 kali. 3. Kalau basuh muka 2 belah tangan, 2 belah, bukan sebelah. Itu baru betul-betul. Jadi kita kena buat macam tu lah. Berkumur sebelah, bukan 2 belah. Itu mengikut sunnah. Kemudian kita ikhlas pula, ikhlaskan hati. Ikhlaskan hati. Di samping kita berwuduk tu kita ingat
ini salah satu bentuk taubat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak yang kita fikir sampingan itu. Hakikatnya benda dikotor, dosa-dosa dikotor. Kita tak mahu bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan anggota kita dikotor. Malu kita berhadapan dengan dia. Kita basuh muka. Basuh muka tu kan untuk membersihkan muka. Muka tu lah yang nak tunjuk kepada seseorangnya mula-mula sekali. Kita tak mahu muka kita ni berconting-conting. Tak mahu. Pergi di hadapan Allah bersih. 7 anggota yang kita basuh itu isyarat kepada 7 neraka, 7 pintu neraka. Jadi kita mahu semua tutup pintu neraka tu. Tutup. Itu makna basuh. Kan kalau api dia padam dengan air, itu dari segi kita tengok dari segi hikmatnya pula. Bila gabung semua itu, dia jadi tinggi nilainya. Bukan sekadar basuh muka, basuh tangan, tidak. Artinya kita menyesal atas apa-apa yang telah kita buat dosa dengan anggota-anggota itu. Kita tak mahu bertemu dengan Allah dalam keadaan kotor. Hakikatnya dosa ini mengotorkan tubuh kita. Sebab kita tahu macam mana dia kotor. Sebab tak layak masuk syurga. Masuk syurga ni hanya yang bersih saja. Dia kena cuci dulu. Kena cuci tu, teruk cuci tu. Macam emas lah, kena seperti tukang emas tu, dia kena semburkan api dia. Begitulah juga manusia ni kena masuk neraka dulu, baru jadi bersih. Sampai begitu sekali daki atau karat dosa itu, sehingga dia tidak cukup dengan hukuman biasa ni, dengan denda biasa, tapi kena api. Sampai macam tu. Jadi semua tu di sebalik amalan ibadat yang kita buat ada pengajaran untuk menginsafkan diri kita, untuk menyedarkan diri kita tentang apa-apa yang kita akan hadapi di akhirat nanti. Kalau kita gabungkan semua itu kan, jadi sangat bernilai lah amalan kita. Itulah maksudnya nak bagi nilai, tambah nilai. Orang kata macam mana tambah nilai untuk amalan kita, iaitu dengan ada benda-benda tadi lah. Itulah elok Islam. Bila elok Islam, begitulah. Kita ada nota di bawah tu. Kata Al-Azhari, gandaan di dalam bahasa Arab memberi arti lebih dan tidak terhad. Ia tidak terhad kepada sekali atau 2 kali ganda. Firman Allah, faulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima 'amilu. Bermaksud mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Dalam Quran pun disebutkan pahala yang berlipat ganda yang diperolehi seseorang itu. Ada juga ulama mengatakan gandaannya tidak melebihi 700 kali berdasarkan amalan individu dan keadaan seseorang. Tidak lebih daripada 700. Cumanya kalau kita terima yang ini 700 tu, dari segi nilai pula tak sama. 700 tu dari segi kuantitinya, dari segi kualiti mungkin tak sama pula di situ. Kualiti tak sama pula. Walaupun kata 700 jadi sama lah. Orang tu hebat macam mana pun setakat 700 tak boleh tambah. Tak, dari segi kualitinya berbeza pula. Macam kita kata dapat duit lah, dapat duit 7,000 rupiah Indonesia. 7,000 berapa ya? Saya pun tak pasti. Tapi sikit lah. Kalau duit Malaysia ni dengan 7,000 Malaysia sama? Tak sama. Walaupun dari segi sebutannya sama. Kalau kita nak tukarkan dengan duit yang lebih besar lagi daripada duit Malaysia, 7,000 pound sterling misalnya, itu lagi besar. Tak sama dari segi kualiti dia tu. Begitulah maksudnya di sini. Kalau kita terima 700, takat 700 itu pun tidak berarti sama 100% dalam semua sudut. Tak mesti begitu. Jadi jangan risaulah. Kalau kita kata setakat itu 700 saja, saya nak lebih lagi. Saya nak lebih lagi. Satunya ada beberapa pendapat ulama, gandaan itu tidak terhad. Cuma dalam bahasa Arab disebut 700, 70, 7,000. Ini semua menunjukkan banyak. Menunjukkan banyak ya. Macam dikatakan 7 petala langit.
7 bintang, 7 itu ini. Semua ini menunjukkan banyak kalau dalam bahasa Arab, kalau 7. Satu pendapat. Yang kedua, kalau kita andaikan 700 itu memang terhad, itu pun dari segi nilainya tak sama. Kena ingat begitulah, kena ingat begitu. Yang pentingnya kita memperelokkan Islam kita. Jadi kalau buat kejahatan, fala yujza illa mithlaha, dalam Quran disebutkan tidak dibalas kepadanya kecuali seumpamanya. Ya, seumpamanya. Sampai ia bertemu dengan Allah, sampai ia bertemu dengan Allah di hari kiamat kelak, lalu Allah memberi ganjaran pahala kepadanya atau mengampunkannya. Jadi ada kalanya kalau orang melakukan dosa, tidak semestinya dikira satu juga. Satu tu memanglah asal dia, ketetapan asal, tapi mungkin Allah SWT ampunkan pula. Itulah limpah kurnia Allah SWT ni sangat luas. Kalau dia ampunkan, yang itu pun tak ada lah. Yang baik tu kalau dia gandakan, jadi banyak lah walaupun sedikit. Yang dosa tu pula dia ampunkan, selesailah kita. Cuma kita kena tahu, kena belajar macam mana Allah boleh mengampunkan dosa seseorang itu. Apa cara supaya dosa kita ni mudah diampun oleh Allah? Itu yang kita kena belajar. Macam kita hidup dalam dunia juga lah. Macam mana nak jadi kaya? Kita usaha tak ada banyak sangat, tapi boleh dapat duit banyak. Macam mana? Kena ada cara dia. Macam mana kita nak selamat? Nak selamat, ada cara dia. Jadi begitu juga yang akhirat ni pun kena tahu cara dia. Kena tahu cara dia. Antara caranya ialah kita memperbanyakkan kebaikan. Kebaikan. Jangan buat jahat saja. Manusia ada kelemahannya, itu kita kena terimalah. Kita kena buat kebaikan juga, sebab kebaikan itu menghapuskan kejahatan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Dan kena belajar daripada sunnah Nabi. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu menghilangkan, menghapuskan kejahatan. Dengan sendirinya terhapus. Kita ingat kita telah berdosa tu, tapi kita tak ingat benda baik yang kita buat. Rupanya benda tu yang menghapuskan dosa kita. Yang kata Allah ampunkan itu, dia adalah sebab-sebabnya. Ada kalanya tak ada sebab pun. Dengan sebab hati kita baik, kita tak ada mengatakan kepada sesiapa pun, memfitnah orang, kita jaga diri kita. Allah berkenan dengan sifat-sifat baik kita yang tertentu, boleh jadi juga diampunkan. Tak ada kita buat kebajikan yang besar-besar pun, boleh jadi semua. Kalau kita tengok kepada amalan sahabat, Nabi dia buat satu kesalahan, berlari-lari pergi kepada Nabi SAW, cerita saya sudah binasa, saya terbakar, saya hangus. Apa Nabi SAW kata kamu? Apa? Dia pun sebut lagi ini kejahatan dia. Nabi kata, kamu ikut aku saja. Ikut. Jadi dia ikut. Lepas tu Nabi pergi ambil wuduk, dia pergi ambil wuduk. Nabi bersembahyang, dia bersembahyang. Lepas itu turun ayat yang kita baca tadi. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Rupanya hasanat ini tak mesti habis duit, tak mesti. Bersembahyang saja, itu pun hasanatnya boleh menghapuskan dosa kita. Ambil wuduk saja, ambil wuduk tu menggugurkan dosa tu. Jadi itulah cara yang kita kena tahu, macam mana Allah boleh mengampunkan dosa kita, boleh memaafkan kita dengan cara kita memperbanyakkan amal soleh. Amal soleh ikutlah bentuknya macam mana, tak kira. Cuma setengah-setengah amalan itu lebih sesuai, lebih mudah untuk menghapuskan dosa macam ni. Setengah-setengah amalan itu lebih sesuai untuk menghapuskan dosa macam ni. Itu adalah perinciannya. Dan itu kalau kita ikuti pengajian hadis, insya-Allah kita akan bertemulah cara-caranya. Jadi setakat itulah dulu untuk hari ini. Nota kita pun dah habis.
Wallahu a'lam. Ada apa-apa kemuskilan? Ya. Apa? Itu persoalannya. Ya. Memanglah begitu seperti yang disebutkan saudara kita yang bertanya tadi. Manusia ni selagi dia hidup, amalan yang dia lakukan mendatangkan pahala kepadanya. Memang begitu. Setelah dia mati, putus. Sebab itu kita semasa hidup ni kena banyak-banyak berusaha memperbanyakkan amalan. Sebab bila mati putus, kecuali 3 perkara. Kecuali 3 perkara. Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amalu illa min 3. Sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Itu 3 perkara. Bila mati manusia, putuslah amalannya, kecuali daripada 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah, yang kita panggil wakaf. Kita ada mewakafkan sesuatu. Ikutlah apa sajalah. Kita wakafkan Quran, kita wakafkan kitab, kita wakafkan harta benda kita untuk membiayai sesuatu kerja-kerja agama yang khusus. Kita buat masjid, kita buat apa sajalah, kebajikan, kebaikan yang berkekalan, berterusan. Selagi benda tu ada, akan sampai pada kita. Siapa pun, dia tak tahu, dia tak niat, dia tak ingat siapa-siapa pun, dia baca Quran yang kita letak dalam surau ni misalnya, dia baca. Kalau ada Quran terjemahan, dia baca, dapat kepada kita. Kita merasa di alam barzakh itu, kita merasa nikmat, kelebihannya ada. Walaupun itu bukan perbuatan kita secara langsung, sebab kita sudah mati, dah tak ada dah amalan kita. Tapi dia ada kaitan juga dengan perbuatan kita semasa kita hidup dahulu. Itu sampai. Atau masjid, kita buat surau. Selagi ada masjid, surau itu, dan orang guna tempat itu, dapatlah pahala 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun pun dapatlah pahala, sehingga hilang, lenyap, baru putus. Kalau tak putus, sampailah. Itu yang pertama, yakni sedekah jariyah, sedekah yang mengalir, berterusan mengalir. Macam sungai kan sentiasa mengalir, tak berhenti-henti. Sungai itu mengalir, membawa air ke satu tempat, ke satu kawasan. Sebab itu dikatakan sedekah yang mengalir, yang berlari, macam air sungai itu berlari sampai kepada tempat tujunya. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu yang diambil munafaat dengannya. Ilmu yang berguna maksudnya. Kalau ilmu yang tak berguna, ada juga munafaatnya, tapi munafaat untuk memecah belahkan keluarga, memporak-porandakan keluarga, macam ilmu sihir, itu tak ada guna tu. Itu mendatangkan dosa ada, menyebabkan seseorang itu terseksa pula di akhirat. Tak ada guna yang tu. Ni ilmu yang berguna. Ikutlah ilmu apa pun, kalau selagi ada murid dia terus menerus, macam cucu cicitnya lah dalam ilmu dia, sampai kiamat tak putus. Kalau ilmu, seorang tu ada ilmu, itulah kelebihannya, dia dapat pahala berterusan.
walaupun dia tak ada wakaf harta benda apa-apa, tak ada anak, macam Imam Nawawi. Imam Nawawi tu masyhur, dia tak kahwin, dia tak ada anak, tapi ilmu dia di mana-mana tengok dalam dunia. Orang baca Riyadhus Salihin dia, orang baca kitab dia macam-macam. Jadi ini sepanjang masa tak putus. Ilmu yang diambil munafaat. Macam mana cara nak ambil munafaat? Dengan tulis. Macam imam-imam tu dia tulis, orang lain boleh baca kemudian. Setiap orang yang baca, orang yang mengajar, seramai mana orang yang menadah kitab, dapat pahala. Niat ada ke tak ada niat ke, tak kira, terus sampai kepada dia, dia dapat, dia menikmatinya. Itu hasil usaha semasa dia hidup juga sebenarnya. Sambungan kepada itu sampai kiamat pun tak putus. Kalau macam sedekah jariah tadi, selagi benda tu ada, selagi masjid yang dibina tu ada, 500 tahun kita kata, 500 tahun. Lepas tu bila tak ada, tak ada. Ilmu pun macam tu juga. Kalau orang dah tak sambung ilmu dia, tak ada cucu cicit dia tu, ada kan yang putus setengah-setengah orang tu, sampai ke zaman kita ni dia ada. Dia tu pun daripada Nabi Adam juga. Tapi bila sampai zaman kita ni, kita pasti dia tak ada anak, berhenti setakat tu lah dia. Tidak sampai kiamat. Setengah-setengah zuriat sampai kiamat, tak putus. Beruntunglah kalau macam tu. Jadi ilmu ni pun macam tu juga, sampai kiamat akan berterusan pahala tu kepada dia. Itu yang kedua. Tak kira lah ilmu apa, terutamanya kalau ilmu agama lah, yang berkait dengan agama ni, inilah yang berguna di akhiratnya. Kalau ilmu lain berguna juga, tapi lebih banyak berguna untuk dunia ni, nampak hasil dia tu dalam dunia. Yang ketiga, anak soleh yang berdoa untuknya. Ni ada anak soleh, anak dia tidak alim, anak dia tidak bagi buat wakaf apa-apa pun tidak, tapi anak dia buat amal soleh. Dia ada kaitan dengan kerja dia juga dulu, dengan sebab dia kahwin dulu lah, ada anak tu. Kalau dia tak kahwin, tak ada anak. Jadi dengan sebab tu ada, dia kena mengena dengan dia juga sebenarnya. Cumanya selepas dia mati masih lagi sampai pahalanya kepada dia. Jadi yang anak ni tak payah dia niat, dia bersemayam, apa saja kebaikan yang dia buat terus sampai kepada ibu bapa dia. Tak payah dia niat. Kalau dia niat, iyalah, memanglah. Kalau dia tak niat pun automatik sampai. Kalau anak, tapi dengan syarat ayah dia tu berperanan lah dalam menjadikan anaknya tu orang soleh. Itu syaratnya. Kalau tak ada peranan, bahkan ayahnya nak macam lain, anak tu tak ikut ayah dia sehingga jadi orang baik. Kalau nak ikut ayah dia, jadi orang jahat. Itu macam tu tak dapat. Kalau macam tu, kalau macam tu, kebaikan yang anak buat tu tak sampai kepada ayah. Sebab itu disebut yang berdoa untuknya. Nak doa-doa ni dia mengenang jasa lah. Itu dah orang nak doa. Kalau tidak nak doa apa-apa. Mana ada peranan ayah tu dalam pendidikannya. Tak mesti ayah tu sendiri ajar, dia pergi hantar anak tu ke tempat belajar sehingga dia jadi pandai bersembahyang, pandai baca Quran, pandai apa-apa lagi urusan agama. Bila begitu dia buat, terus dapat. Bukan anak saja, cucu cicit seseorang itu sampai kiamat, selagi mengekalkan tradisi amal soleh, selagi itu sampai itu. Seperti mana Nabi Adam dapat kepada dia tu. Setiap kita yang buat baik ni sampai kiamat, sampai kepada dia. Dia bukan masalah baik saja, yang jahat pun begitu juga. Nabi SAW ada sebut, anak Adam yang pertama yang bunuh adik-beradik dia, setiap orang yang bunuh dapat dosa kepada dia juga. Sebab dia yang memperkenalkan cara. Orang yang mula-mula kita kata menganjurkan ataupun memperkenalkan cara tu, dosa pun dapat juga. Jangan kita ingat pahala saja, tidak. Dosa pun kalau dengan sebab kita, dapat juga kita sampai kiamat. Jadi bukan main-main, kita kena betul-betul bertanggungjawab dalam hidup ni. Kena fikir, sebab benda ni dia bukan berkait dengan kita saja, orang lain juga. Orang lain yang buat itu
terus dapat kepada kita. Syaratnya anak cucu kita. Kemudian Nabi SAW tak ada sebut di situ secara khusus anak daripada darah dagingnya. Mungkin anak angkat, boleh termasuk tu. Kalau tidak, duka cita lah orang yang tak ada anak, tak ada cucu. Macam mana caranya? Mungkin seseorang tu dia boleh membiayai anak yatim, buat tempat anak yatim macam anak dia, sebab dia menanggung anak yatim itu, orang yang susah itu, sehingga dia jadi manusia yang berguna. Anak yatim yang terbiar tu kalau tidak dijaga, mungkin dia jadi perompak, jadi penyangga, boleh jadi apa saja, mengganggu masyarakat. Tapi dengan sebab kita jaga dia seperti ayah, seolah-olah dia ada ayah dia yang menjaga dia, maka dia jadi baik. Itu juga anak kita. Sebab itu anak angkat pun anak juga. Jadi anak yang kita tanggung ini dapat pahala juga kepada kita. Jangan ingat anak daging darah sahaja, tidak. Anak yang kita pelihara, yang kita jaga sehingga dia jadi seorang yang berguna dalam masyarakat, itu pun dapat pahala yang tidak putus-putus kepada kita. Selagi dia ada, dia dapat anak pula, dia ajar pula. Anak dia tu ajar kepada anak dia pula. Seterusnya sampai kiamat akan dapat kepada seseorang itu. Tak ada niat pun, sebab dia sudah niat gitu. Dia sudah niat gitu. Orang yang buat tu dia tak niat, tak tahu siapa dia yang mula-mula buat ni, tak tahu, tak kisah, Allah tahu. Begitulah peranan manusia ni dalam hidup dia. Bila dia buat sesuatu, ada kalanya tak putus, pahala dia tu sampai kepadanya. Memang begitulah limpah kurnia rahmat Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Ini mohon Ustaz terangkan hadis mengenai cicak. Benarkah ada kebenaran untuk membunuh cicak pada malam Jumaat? Ya, ada kebenarannya sebenarnya, tapi sebenarnya ia tidak khusus dengan cicak. Maksud Nabi SAW ialah apa-apa binatang yang boleh mengganggu kita, manusia, menyusahkan kita, menyakitkan hati kita, kita boleh bunuh dia. Tapi jangan menyeksa. Sebab itu dikatakan kalau pukul sekali itu mati, itu lagi baik, pahalanya lebih banyak. Maksudnya jangan menyeksa. Jangan kita potong ekor dia sikit, potong kaki dia sikit. Jangan macam tu. Menyeksa itu tak boleh. Kalau boleh sekali pukul mati, sebab dia tidak menyeksa. Bila tak adalah gangguan. Sebab cicak ni jenis binatang yang pelik juga kan. Kalau kita duduk, biasanya bawa lampu, dia akan berak. Ini mengotorkan dan mungkin akan membawa macam-macam penyakit. Sekurang-kurangnya gatal, jadi gatal. Jadi ini menyusahkan. Boleh bunuh. Sebenarnya ia tidak khusus dengan cicak, tapi oleh kerana yang biasa pada masa tu, dan bila-bila masa sampai sekarang ni pun, yang biasanya cicak, dia nak cerita kita boleh bunuh, tidak salah membunuh itu. Jangan kita ingat mungkin kita berdosa bunuh ni pun. Tidak. Untuk keselesaan kita, kesihatan kita, keselamatan kita, kita boleh bunuh yang lain. Seperti mana kita bunuh ikan, kita bunuh binatang untuk makan, boleh. Ni tak boleh makan, tapi dia mengganggu kita. Lipan, kala, jengking dan sebagainya, ular, kita boleh bunuh. Itu maksudnya. Tapi oleh kerana itu mungkin jarang sikit kita bertemu, dia tak sebut. Maksud dia kita boleh bunuh. Lipas, yang mana kalau dia masuk dalam kain kita tu, kalau dia berak pun cukup dah, jadi kotor. Baunya pun satu macam. Jadi kita nak sembuh dia, nak spray diracun tu, boleh ke tidak? Takut-takut kita kata berdosa. Tidak berdosa, boleh. Sebab manusia ni sangat istimewa. Allah SWT buat manusia, Allah bagi kelebihan kepada kita, sehingga kita boleh membunuh yang lain untuk menjaga keselamatan kita. Itulah asas Islam, dasar Islam. Boleh membunuh, tidak kata berdosa. Takut-takut kita kata berdosa. Dapat dia bukan gigit kita, cicak, dia hanya berak saja. Macam tu pun sikit saja pun boleh kita bunuh. Apa lagi kalau yang memang bahaya,
yang memang kita boleh mati kerananya, lagilah kita boleh bunuh. Jangan teragak-agak, kita sama sekali tidak berdosa. Bahkan kalau menyelamatkan diri kita atau orang lain, kita dapat pahala kerana menyelamatkan nyawa manusia itu dengan membunuhnya. Itu maksudnya. Walaupun cerita tu cerita cicak saja, tapi maksud dia luas. Jangan kita hadkan dengan cicak saja. Ya. Ada lagi? Ada? Kalau tak ada setakat itulah. Wallah.